Kita akan memberi tumpuan kepada sambutan Hari OKU Sedunia 2023. UKM bakal bekerjasama dengan Japan, Perkeso, DBKL dan juga UPS OKU bagi menganjurkan program Hari OKU Sedunia dengan temanya meraihkan kepelbagaian dan keterangkuman ke arah kesejahteraan orang kurang upaya pada 10 hari bulan November ini. Jadi pelbagai aktiviti telah disusun atur. Kita bersama dengan dua tetamu saya untuk membincangkannya. Kita bersama dengan Dr. Nur Hafifi Nur Hisham, iaitu pensyarah Pusat Kajian Rehabilitasi dan Keperluan Khas Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Dan juga Dr. Azlan Daros, Ketua Bahagian Pencegahan Perubatan Pemulihan Perkeso. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Kita mulakan dengan Dr. Hafifi yang mewakili Pusat Kajian Rehabilitasi dan Keperluan Khas. Jadi Fakulti Sains Kesihatan, bagaimana ia memainkan peranan dan pusat yang ditubuhkan di UKM ini memainkan peranan untuk membantu golongan OKU. Silakan Dr. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Tuan Terence, Dr. Azlan daripada Perkeso dan juga RTM kerana sudi menjemput kami untuk membicarakan tentang sambutan Hari OKU. Jadi Pusat Kajian Rehabilitasi dan Keperluan Khas ataupun nama singkatan dia iCare Rehab daripada FSK, Fakulti Sains Kesihatan UKM, kami berperanan dalam menjalankan penyelidikan dan kajian mengenai rehabilitasi bagi memaksimalkan orang kata keupayaan orang-orang OKU atau keperluan khas, dan di samping itu kami juga memberi pendidikan dan latihan kepada penuntut mahasiswa UKM dalam melahirkan golongan profesional kesihatan yang akan pada akhirnya akan bekerja di bidang rehabilitasi dan merawat pesakit-pesakit OKU. Dan di samping itu juga kami berperanan dalam menganjurkan program bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai OKU agar kita lebih cakna mengenai mereka. Dan seterusnya bagi pihak Perkeso pula, bagaimana pihak Perkeso menitik beratkan pencarup dalam sekali golongan OKU? Baik, terima kasih Terence. Saya rasa bila kita bercakap tentang Perkeso, ramai yang masih lagi memikirkan tentang gantian pendapatan ataupun pampasan selepas kecederaan. Tetapi apa yang mereka mungkin ramai tidak mengetahui lebih mendalam, spektrum faedah yang Perkeso berikan kepada pekerja-pekerja yang cedera yang mungkin mengakibatkan sampai menjadi OKU lah. Itu adalah lebih luas. Kita memberikan perkhidmatan-perkhidmatan rehabilitasi termasuk kaki palsu, tangan palsu, ortosis, prostesis, vocational training, fisioterapi dan sebagainya, dan juga sampai kepada program-program untuk mengembalikan mereka sebagai seorang ahli masyarakat yang produktif melalui proses-proses program return to work, vocational training, memberikan mereka lebih keyakinan, integrasi ke dalam masyarakat dan hinggalah kepada penempatan pekerjaan. Perkeso turut menjayakan program kerjaya madani contohnya, yang mana majikan-majikan mendapat insentif untuk menggajikan pekerja-pekerja OKU. Jadi spektrum kami dalam memberikan faedah ataupun bantuan kepada OKU di Malaysia ni memang luas. Jadi kita bukan setakat lepas cedera kita beri pampasan, tidak. Sebelum itu lagi memang banyak perkara-perkara yang kita jalankan untuk membolehkan mereka kembali semula berdikari. Itu yang paling penting sekali. Dr. Hafifi, populasi OKU, bagaimana ia relevan dengan peranan Pusat Kajian Rehabilitasi dan Keperluan Khas? Baik, terima kasih Terence. Jika kita membicarakan tentang relevannya Pusat Kajian Rehabilitasi dan Keperluan Khas ini, ia sememangnya relevan bukan sahaja buat pada masa ini tetapi juga pada masa akan datang. Kerana kita tahu kesihatan ini adalah satu faktor utama dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Jadi pusat kajian ini relevan kerana kita akan sentiasa menjalankan penyelidikan demi pembangunan rehabilitasi yang lebih berkesan dan lebih baik. Dan di samping itu, seperti yang kita sedia maklum, kita akan sentiasa melahirkan golongan-golongan profesional kesihatan yang
yang lebih jitu dan lebih baik dari setiap tahun ke tahun demi satu pembangunan rehabilitasi yang lebih baik. Dan di samping itu kita juga akan sentiasa cakna kepada OKU dengan menganjurkan beberapa program yang kalau boleh kita akan buat lebih banyak selepas ini agar kita akan dapat raikan kepelbagaian dan ada keterangkuman di antara golongan OKU dan bukan OKU. Ya, dan kalau kita lihat kepelbagaian itu dalam kalangan OKU pun ada kepelbagaian, satu spektrum yang agak meluas dari segi kurang-kurang upaya fizikal dan juga mental. Bagaimana pusat kajian ini memberi tumpuan kepada segala spektrum ini dan keseluruhan kepelbagaian di dalam golongan OKU? Baik, menjawab soalan Tuan Terence tadi, untuk pengetahuan Tuan, di iCare Rehab, actually sebenarnya kita adalah satu pusat yang berbagai disiplin atau kita kata sebagai multidisiplin. Kita ada sebagai contoh fisioterapi, kita ada cara kerja, kita ada audiologis, optometris, terapi pertuturan, kita ada psikologis dan kita ada dietetik dan kita juga ada medical imaging ataupun juru X-ray. Jadi satu pasukan yang begitu multidisiplin ini pada akhirnya akan dapat memberi khidmat kepada kepelbagaian OKU itu sendiri. Sebab kita tahu OKU ini memang ada yang fizikal, ada yang bukan fizikal, termasuk juga mental. Jadi diharapkan agar satu pasukan yang multidisiplin ini, kita akan dapat memberi khidmat yang menyeluruh dan komprehensif terhadap golongan OKU ini. Baik, program sambutan Hari OKU yang bakal diadakan pada 10 Disember ini. Disember atau November? Disember ini adalah merupakan penganjuran bersama Perkeso dan juga UKM. Jadi bagaimana kolaborasi ini akan berlangsung? Okey, dalam banyak-banyak perkara yang saya sebutkan tadi, pastinya Perkeso tak boleh buat semua. Kita ada mandat dan juga kita pertubuhan ini bekerjasama dengan berbagai pihak untuk supaya kita boleh dapat lebih banyak aktiviti dan lebih banyak lagi faedah daripada aktiviti yang kita buat. Salah satu agensi yang kita bekerjasama yang kita baru saja menandatangani memorandum persefahaman adalah dengan pihak Institut Kebangsaan Malaysia, yang mana kita bekerjasama dalam banyak perkara. Kita menggunakan kepakaran mereka dalam bidang rehabilitasi, penyelidikan dan juga outreach untuk membolehkan lebih ramai ahli masyarakat faham bahawa untuk orang kelainan upaya ini, sekiranya kita masyarakat tak boleh menyediakan kemudahan ataupun memasukkan mereka ke dalam aktiviti kita, merangkumi mereka, maka sebenarnya yang kurang upaya adalah masyarakat, bukan mereka. Jadi we need to get them to be with us. Jadi salah satu aktiviti yang kita baru mula ni adalah kita buat program bersama untuk menyambut Hari Orang Kelainan Upaya, Hari OKU, pada 7 Disember akan datang, dan kita menggalakkan seluruh ahli masyarakat mari bersama-sama dengan kami. We walk together, we run together, kita sukan bersama dalam KL Coffee Morning bersama dengan rakan-rakan kita yang kita termkan sebagai OKU ini. Jangan kita yang kurang upaya, tapi kita semua bersama-sama. Kita dapat lihat beberapa aplikasi juga digunakan untuk membantu golongan ini bersama dengan kita untuk menikmati segala aktiviti yang bakal dirancang nanti, aktiviti-aktiviti fizikal yang melibatkan senaman dan sebagainya. Jadi mereka pun dapat turut serta untuk bersama-sama. Program seumpama ini bukanlah sesuatu yang baru untuk UKM dan pernah dianjurkan program sambutan Hari OKU sebagai acara tahunan. Jadi apakah antara aktiviti dan program yang dirancang dan apakah penambahbaikan yang akan dilakukan dengan kolaborasi ini? Baik. Acara ini akan dijalankan, dilangsungkan pada bulan Disember nanti, 10 hari bulan. Jadi antara acara yang utama pada pagi tersebut, kita mula pada pukul 7 pagi sehingga 11 pagi. Jadi kita akan bermula dengan fun run ataupun fun walk actually, dan juga fun wheel kepada yang berkursi roda.
Okey, jarak dia dalam 1 hingga 5 km lah. Dan kemudian selepas selesai kita ada acara Zumba dan lagi satu acara yang dinanti-nantikan adalah acara OKU Got Talent selepas itu. Jadi ini adalah satu-satu yang menarik sebab kita ingin lihat bakat apa yang terpendam dalam diri mereka ini. Mungkin sebelum ini kita kurang beri perhatian. Jadi ini adalah platform yang baik untuk mereka menunjukkan bakat terpendam mereka. Dan tidak lupa juga kita ada cabutan bertuah untuk meraihkan mereka yang hadir. Dan kita ada juga pameran-pameran daripada agensi-agensi rehabilitasi. Jadi mungkin ada health screening ataupun ada program-program yang akan dianjurkan oleh pameran tersebut. Dan juga kita ada penyampaian hadiah kepada mereka yang berjaya dalam OKU Got Talent nanti. Kita nantikan bersama program-program yang menarik ini. Dari segi database dan dari segi pendaftaran untuk golongan OKU, adakah ia cukup meluas pada pandangan Dr. Azlan? Saya rasa kita mungkin perlu buat lebih lagi dalam bentuk database, tapi kerajaan menerusi Jabatan Kepancangan Masyarakat yang ada dah memang sedia ada lah pendaftaran untuk OKU itu. Cuma dari sudut pandang kami yang mana ramai pula pekerja-pekerja ataupun pencarum ni yang asalnya bukan OKU tetapi ditimpa kemalangan dan sekarang menjadi OKU. Itu adalah satu lagi kumpulan yang kita kena tangani. Mereka bukan bermula daripada keadaan yang begitu tetapi sekarang dah pun menjadi begitu dan dia punya pendekatannya sedikit berbeza tetapi peluang untuk kembali kepada fungsi yang lebih baik yang sebelum ini ataupun sekurang-kurangnya setara tu memang ada. That's very important for us. Apakah yang perlu dilakukan pada pandangan doktor oleh golongan masyarakat bukan OKU untuk terus memahami golongan OKU dan sentiasa menjadi rakan kepada mereka, kerana seperti mana Dr. Azlan katakan tadi, kalau tidak kita yang sebenarnya kurang upaya, bukan mereka, sebab kita tidak mengupayakan mereka untuk bersama dengan kita. Jadi pendapat saya, kita yang golongan bukan OKU ini, kita perlu terus cakna dan memberi perhatian, menghormati terutamanya hak-hak mereka, sebagai contoh parking, tandas, dan juga kemudahan-kemudahan lain. Diharapkan agar selepas ini fasiliti kita akan lebih mesra OKU dan peluang-peluang yang ada seperti pendidikan, kesihatan dan juga peluang pekerjaan akan ada kesetaraan di mana ada kesamaan dan tiada diskriminasi kepada mereka untuk melalui kehidupan harian. Ya. Baik, kita nantikan bersama sambutan Hari OKU pada 10 Disember ini yang akan dijayakan oleh pihak UKM dan juga Perkeso serta pihak-pihak lain yang akan terus menyemarakkan lagi semangat kita untuk mengupayakan golongan OKU agar bersama dengan kita sebagai sebuah komuniti yang lebih luas. Terima kasih Dr. Nur Hafifi, terima kasih Dr. Azlan. Terima kasih, jadi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.